Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 14 April 2023 bersama saya Nur Syihan Mama Amin. Ahli Parlimen boleh memfailkan usul ke pejabat Speaker terhadap Ismail Abdul Muttalib jika menganggap soalan Ahli Parlimen PAS itu sebagai menghasut. Bagaimanapun, Timbalan Speaker Dewan Rakyat Alice Lau berkata, setakat ini tiada sebarang usul yang dikemukakan oleh mana-mana Ahli Parlimen. Terdahulu, pemimpin DAP, P. Ramasamy berkata, Ismail boleh didakwa di bawah akta hasutan atas soalan bertulis Parlimen yang dilontarkannya itu. Rabu lalu, Malaysia Kini melaporkan Ismail mengemukakan pertanyaan Parlimen terhadap kerajaan mewajarkan rasional mengiktiraf rakyat yang lahir selepas Malaysia merdeka tanpa mengira warna kulit. Ahli Parlimen Maran itu juga bertanya mengapa kampung baru Cina masih dikekalkan dan sama ada komunisme masih wujud di tempat tersebut atau tidak. Ismail turut bertanya mengapa sebuah kerajaan negeri mengeluarkan arahan kepada semua masjid di negeri itu untuk merendahkan pembesar suara azan. Ismail tidak menyebut negeri mana yang dimaksudkannya itu, tetapi maklumat palsu berhubung larangan pembesar suara masjid untuk azan di Pulau Pinang telah tersebar sejak sekurang-kurangnya 2011. Maklumat salah ini telah dibangkitkan berulang kali selama bertahun-tahun untuk menyerang pentadbiran negeri pimpinan DAP. Ismail dahulunya ahli Parlimen UMNO yang digugurkan daripada pencalonan pada PRU 15 dan merupakan timbalan Menteri KPKT di bawah pentadbiran Ismail Sabri Yaakob. Selepas diketepikan UMNO pada PRU 15, Ismail kemudian menyertai PAS dan bertanding di Maran. Parti Muda menjelaskan perlu menyelesaikan isu penyertaannya bersama PH sebelum membicarakan soal agihan kerusi bagi PRN akan datang. Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, sehingga kini Muda tidak dipanggil untuk terpapit dalam soal agihan kerusi pilihan raya. Bagaimanapun, menurutnya, Muda telah mengadakan perbincangan dalaman parti mengenai PRN dan akan maklumkan bila tiba masanya. Syed Saddiq menjelaskan dia juga telah bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebanyak 2 kali berhubung penyertaan Muda. Namun, pengerusi PH berkata menurut Syed Saddiq perkara itu akan dibincangkan dalam Majlis Presiden PH. Sementara itu, Syed Saddiq berkata Muda sudah menghantar 4 surat kepada PH dan belum mendapat sebarang respon. Pada 9 September tahun lalu, Setiausaha Agong DAP Anthony Loke memaklumkan bahawa Majlis Presiden PH telah menerima permohonan secara rasmi Muda bagi menyertai PH. Permohonan itu dikemuka Syed Saddiq dengan DAP menilainya sebagai suatu yang positif serta menggambarkan keistimewaan PH. Syed Saddiq ditemui selepas sesi diskusi santai AUKU di UKM. Baik, sementara itu, Muda memohon perisytiharan mahkamah bahawa SPRM tidak mempunyai kuasa untuk menyiasat hakim yang mendengar kes rasuah SRC International RM42 juta Najib Razak. Peguam mewakili parti itu, Lim Wei Jiat, mengesahkan kepada media bahawa saman pemula itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 2 hari lalu. Muda meminta mahkamah mengisytiharkan SPRM tidak mempunyai kuasa menyiasat atau mencapai keputusan bahawa Hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan yang sedang berkhidmat telah melanggar Kod Etika Hakim 2009 atau berada dalam konflik kepentingan dalam menguatai kes mahkamah tertentu. Selain itu, Muda juga memohon mahkamah mengisytiharkan bahawa dapatan SPRM bahawa Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali telah melanggar Kod Etika Hakim 2009 atau mempunyai konflik kepentingan dalam menguatai kes rasuah SRC International Najib adalah menyalahi undang-undang atau melanggar perlembagaan. Lim hari ini berkata saman itu difailkan berikutan surat Menteri Menjaga Hal Ehwal Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Azalina Osman Said kepada Peguam Najib pada 20 Mac lalu. Surat itu menyatakan bahawa SPRM telah membuat kesimpulan dan telah membuat keputusan bahawa Nazlan telah melanggar Kod Etika Hakim dan mempunyai konflik kepentingan semasa mempengerusikan kes SRC International. Lim berkata saman itu juga merujuk kepada surat SPRM pada 20 Februari kepada Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat
yang membuat kesimpulan dan penemuan yang sama. Menurut salinan afidavit menyokong saman itu, Setiausaha Agung Muda, Amir Abdul Hadi mendakwa surat-surat itu mendedahkan pelanggaran serius di pihak SPRM kerana kuasanya untuk menyiasat terhad kepada kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Amir menegaskan bahawa agensi anti rasuah itu tidak mempunyai bidang kuasa dan kepakaran untuk menyiasat atau membuat penemuan mengenai pelanggaran kod etika hakim atau konflik kepentingan di pihak hakim Mahkamah Atasan. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar mengesahkan bahawa SPRM telah menahan seorang pegawai kanannya ketika serbuan di kementerian itu. Dalam satu kenyataan ringkas yang dikeluarkan, Sivakumar memaklumkan tidak dapat memberi sebarang komen memandangkan perkara itu masih dalam siasatan. Bagaimanapun, menurut Sivakumar, dia dan Kementerian Sumber Manusia akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM sekiranya diperlukan. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan bahawa SPRM telah menahan seorang pegawai kanan yang bertugas di Pejabat Menteri. Sumber dalam SPRM memberitahu turut ditahan seorang ahli peniaga berasal dari Ipoh, Perak bagi membantu siasatan. Ketika dihubungi, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan bahawa tangkapan itu berkaitan dengan dakwaan rasuah yang melibatkan sebuah agensi pengambilan pekerja saing. Sementara itu, Sivakumar meminta pihak media memberi ruang kepada SPRM untuk membuat siasatan. Sivakumar juga menasihati pihak media tidak membuat sebarang andaian atau spekulasi yang boleh menjejaskan mana-mana pihak. Baik, dalam pada itu, SPRM menahan seorang lagi pegawai kanan Sivakumar. Kali ini, tangkapan berkenaan dibuat ke atas Setiausaha Sulit Menteri Terpapit. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki mengesahkan tangkapan itu kepada Malaysia Kini melalui satu pesanan ringkas. Azam turut mengesahkan pegawai kanan tersebut akan direman untuk disoal siasat. Bagaimanapun, Azam tidak memberitahu berapa lama suspek terbabit akan direman. Penahanan terbaru hari ini menjadikan sudah 2 pegawai kanan ahli Parlimen Batu Gajah itu disiasat agensi anti rasuah berkenaan. Semalam, SPRN menahan seorang pegawai kanan Sivakumar selain seorang ahli peniaga dari Ipoh berkaitan dengan dakwaan rasuah yang melibatkan sebuah agensi pengambilan pekerja asing. Difahamkan siasatan SPRM bertumpu kepada individu lain dalam kementerian dan agensi berkaitannya. Sivakumar kemudian dalam respons segeranya semalam tidak dapat memberikan sebarang komen lanjut kerana kes berkenaan sedang disiasat. Namun, Sivakumar memberi jaminan kementerian termasuk dirinya akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM sekiranya diperlukan. Menurut Malaysia Kini, siasatan itu difahamkan melibatkan kes rasuah bernilai RM97 juta. Dalam perkembangan yang lain, Mahkamah mencadangkan supaya Ahmad Zaid Hamidi dan Dr. Mahathir Mohamad meneroka kaedah mediasi dalam usaha untuk cuba menyelesaikan saman fitnah terhadap satu sama lain. Peguam Syahrul Fadli Kamaruzaman yang mewakili Zahid mengesahkan kepada Malaysia Kini mengenai status tindakan sivil dua veteran politik itu. Zahid menyaman Dr. Mahathir atas dakwaan bahawa dirinya telah bertemu Dr. Mahathir untuk cuba memihak kepada bekas Perdana Menteri itu kerana Zahid menjangkakan dia akan menghadapi pertuduhan jenayah. Berhubung kes saman Zahid terhadap Dr. Mahathir hari ini, Syahrul menjelaskan bahawa Mahkamah telah menasihatkan 2 ahli politik veteran itu untuk merujuk saman tersebut kepada pusat mediasi. Ketika dihubungi Malaysia Kini, peguam mewakili Dr. Mahathir, Mio Nur Haidir, turut mengesahkan cadangan mahkamah mengenai cara mediasi itu. Difailkan pada April tahun lepas, saman fitnah Zahid atas kenyataan Dr. Mahathir semasa sidang media di Putrajaya 2 bulan sebelum itu pada 23 Februari tahun lalu. Dr. Mahathir menjawab soalan jika Zahid pernah bertemu dengannya semasa beliau menjadi Perdana Menteri untuk membincangkan kes-kes mahkamah rasuahnya. Pertemuan itu dilaporkan berlaku sebelum Dr. Mahathir memegang jawatan pada 2018 apabila dia berkata mendapat sokongan majoriti untuk menjadi Perdana Menteri. Pada Julai tahun lepas, Dr. Mahathir pula memfailkan tindakan saman
berhubung kenyataan fitnah Zahid semasa berucap pada mesyuarat UMNO bahagian Kelana Jaya pada 30 Julai 2017. Kedua-dua saman fitnah itu akan dikemukakan untuk pengurusan kes selanjutnya di hadapan Mahkamah Tinggi pada 14 Julai. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.